الله يا الله الله. Yang sihat. Bukan saja sihat pada jasad tetapi sihat pada hati. Buat taat untuk ibadat dan merasa terus dalam kedudukan taat. Maknanya masih lagi mempunyai kehendak yang tinggi untuk kita melakukan amal ibadat dan duduk dalam majlis ilmu. Inilah nikmat yang besar yang selalu kita lupakan. Okey, Alhamdulillah. Hari ini nak sambung. Tengok kitab Bilangan Menuntut muka surat 24. Atas. Perenggan atas. Dalam perkara dia masa cerita cara asas semayang ni. Mengetahui cara-cara sembahyang. Cara tu nama dia kaifiat. Iaitu hendaklah dia mengetahui yang mana fardu dan yang mana sunat dalam solat. Tu dalam kitab Muniatul Musalli. Dalam kitab Muniatul Musalli, Syekh Daud Watani kata, dalam bab kesempurnaan solat, nombor satu, kesempurnaan solat ni kita dah belajar dulu. Ada 12 campur 2, 14. 14 kali 3, 42 perkara. Nombor satu, dia kata ilmu. Ilmu ni nombor satu, dia kata hendaklah kau tahu tentang fardu dan sunat dalam wuduk kerana itulah syarat sah untuk wudukmu. Nombor dua, dia kata apa? Hendaklah kau tahu rukun dan sunat dalam solat kerana itulah syarat sah solatmu. Kalau tak tahu rukun, tak sah semayang. Ni dia kata ni. Hendaklah dia orang yang sembahyang itu mengetahui cara-cara sembahyang. Iaitu mana yang fardu dan mana yang sunat dalam sembahyang. Kalau dia kata Fatihah ni sunat, tak sah sembahyang dia. Tu perlu pada pengetahuan. Pengetahuan ni dia tak boleh tak bukan, dia perlu pada belajar. Kalau kita gagal lah. Kalau kita malas belajar, kita tanggung lah sebab kita tak sah. Tu je. Bukan disuruh solat. Disuruh solat dengan sah. Ada orang dia faham solat. Janji dia solat, okey. Bukan. Solat ni kena sah. Bila solat sah, barulah dia tidak berdosa. Dikatakan dia tidak meninggalkan solat. Baru dia katakan dia tidak meninggalkan solat. Tapi kalau solat dia tak sah, dia ingatkan dia solat. Ni yang bahaya ni. Dia ingat dia solat. Rupanya dia tak solat. Kena jagalah. Ni yang banyak berlaku. Ramai orang semayang. Tapi sebenarnya tak sah. Ni nanti jadi persoalan. Jadi persoalan kat mana? Jadi persoalan nanti dekat akhirat nanti. Sebab tu nak kena hati-hati. Nak kena jaga. Kalau kita tak nak belajar, orang lain tak susah. Kita yang susah. Susah bila apa? Bila solat tak sah. Susah bila apa? Bila solat tak sah. Okey. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan kita kata apa? Sekiranya orang awam, orang yang tak pandai hukum semayang, tak pandai hukum, belajar tak nak.
Dia masalah dia tak tahu hukum satu hal tapi tak belajar. Beriktikad, berkeyakinan. Semua pekerjaan dan perbuatan dan sembahyang itu fardu atau setengahnya sunat. Dia tak dapat bezakan yang satu fardu tetapi tidak menentukan fardu itu sunat. Nescaya sahlah sembahyang dia. Kalau dia tak kata yang fardu itu sunat, sah sembahyang dia. Ha. Kalau dia kata fardu itu sunat, tak sah sembahyang dia. Ucapan salam pertama dia kata sunat, habis lah sembahyang dia. Ini kira pendapatnya ringan ni. Kalau ikut dulu kita belajar, guru bagi tahu satu perkara je. Tahu kaifiat solat, baru sah. Kalau syarat sah solat ni mengetahui kaifiat ke ke? Kaifiat ni ada 3 perkara. Eh? 3 perkara. Apa 3 perkara tu? Rukun, syarat sah, Pembatal. batal. Rukun, syarat sah, pembatal. Pembatal. Tak tahu 3 ni, kalau kami belajar dulu, guru kata tak sah yang. Kenapa tak sah? Dia tak tahu kaifiat. Sama macam kita kata syarat sah wuduk. Ada 12 campur 3, 15. Hendaklah dia mengetahui kaifiat wuduk. Sama juga kita belajar tu hari. Syarat sah mandi wajib. Ada berapa? Syarat sah mandi wajib ada berapa? Macam ni mandi jatuh syarat sah mandi wajib. Berapa syarat sah mandi wajib? 11. 11. 11. Jangan cakap tak tahu tau. Syarat sah wuduk 12. Tapi kalau istiadah, kalau kecil tak tos, sentiasa berhadas, tambah 3 lagi. Kalau sihat macam biasa, 12. Syarat sah mandi, 11. 11 saja. Antara syarat sah mandi wajib, mengetahui kaifiat mandi. Antara syarat sah wuduk, mengetahui kaifiat wuduk. Sama juga. Syarat sah sembahyang, mengetahui kaifiat solat. Kalau ikut guru-guru kami ajar, dia kata kalau syarat sah mandi ni, mesti tahu fardu mandi, mesti tahu syarat sah mandi, mesti tahu pembatal mandi. Baru sah mandi ke. Itu nak boleh mengetahui kaifiat. Kita tak tahu kaifiat, kita main tam tu tak. Mandi kita jadi apa. Kita main bantai wuduk, syarat sah pun tak erti. Kita main bantai semayang, syarat sah pun tak erti. Inilah banyak orang yang semayang akhir zaman ni, macam ni lah ukur dia. Dia semayang sebab dia takut seksa. Okey lah, tak apalah. Tak apalah, kalau rasa takut seksa pun tak apalah. Tapi belajarlah memastikan semayang sah. Belajar nak memastikan semayang sah ni yang orang tak buat. Semayang ramai orang semayang. Dah lah ada orang buat survey Malaysia ni yang semayang 30% je. Yang sah tak berapa peratus. Yang Allah terima dan diberi pahala tak berapa peratus. Kenapa jadi begini? Semuanya berbalik kenapa? Kerana tidak mahu belajar. Puas hati dengan kita dah belajar dulu. Puas hati kita belajar darjah 2, 3. Jaga-jagalah. Dulu guru kami dia cakap terang-terang je. Jangan terbeliak ke mati. Mata terbeliak mati. Kenapa terbeliak? Tengok solat tak ada. Tengok solat tak ada. Lepas tu nak belajar. Okey. Kita masuk bab lain pula. Rukun sembahyang. Rukun sembahyang. Okay. Rukun sembahyang. Nampak slide tak? Nampak Ustaz? Ustaz nampak. Sekejap. Kenapa dia tak keluar ni?
Sekejap. Okey. Baca dulu. Rukun maknanya juzuk. Juzuk ni apa? Juzuk ni sebahagian. Juzuk ni makna dia sebahagian. Kita kata Quran ni ada 30 juzuk. Jadi setiap juzuk tu merupakan sebahagian daripada Quran. Part of. Rukun ni ialah juzuk pada amal. Yang bukan juzuk pada amal tetapi dia juga mengesahkan amal. Ini rukun ni juzuk pada amal dan peranan dia mengesahkan amal. Ada lagi satu mengesahkan amal tapi dia bukan juzuk pada amal. Itu nama dia apa? Syarat sah. Nama syarat. Itu nama syarat. Dia mengesahkan amal. Syarat sah sembahyang. Dia mengesahkan sembahyang. Tapi dia bukan sebahagian daripada perbuatan sembahyang. Perbuatan sembahyang ni macam mana? Juzuk lah. Macam mana? Rukuk, sujud, baca Fatihah. Itu sebahagian perbuatan sembahyang. Maknanya rukun ni dalam sembahyang, syarat ni luar sembahyang. Rukun ni semasa sembahyang, syarat ni sebelum sembahyang. Okey. Maka terbenalah solat itu bersandar dia kepada dua perkara. Satu nama rukun, satu nama syarat. Kalau kita Kashful Lisam kata, itulah hakikat solat. Satu rukun, satu syarat. Rukun ada berapa? 13. 13. Syarat sah ada berapa? 6. 8 Ustaz, 8. 8 ke 6. 8. Jadi 8 campur 13, 21. Jadi hakikat solat ini, nak tengok sah tak sah, dia bergantung kepada 21 perkara ni lah. 21 perkara. Ustaz, dalam nota Ustaz, muka surat 92, syarat sah ada 9 Ustaz. 9 tu saya kata kalau tambah lagi satu pada kitab lain kan. Kita tengok kitab ni. Tambah lagi satu kitab lain kita tambah apa? Last kali meninggalkan perkara batal solat. Perkara yang batalkan perkara yang batalkan solat. Itu pada kitab lain. Banyak kitab lain tulis tu. Kitab ni tak ada tulis. Kita ni tak tulis. Kalau kita pakai kitab lain, dia kata 9. Tak apa. 9 pun tak apa. 8 pun tak apa. Kitab lain, kini syarat wajib berapa kitab ni? Syarat wajib sembahyang ada berapa? 6. 6. Ada kitab lain kata 7. Apa 7? Masa waktu. Ada kitab lain kata masa waktu bukan dekat syarat wajib. Masa waktu dekat syarat sah. Ada kitab lain kata masa waktu syarat wajib pun ya, syarat sah pun ya. Dia ada beberapa banyak kitab kalau kita ngaji dia berjumpa macam-macam versi lah. Tapi bila kita baca kitab ni, kita pegang 8. 8. Rukun 13. Okey. Dalam rukun tu ada pecah-pecah lagi syarat atas rukun. Berapa jumlah dia? 3. Tak. Itu bukan syarat atas rukun. Itu pembahagian rukun. Syarat atas rukun. Jumlah berapa? 2. Syarat atas rukun. Jumlah berapa? 2. 2. 142.
Bukan. Ini ada berapa? 20. Berdiri ada berapa? 3. 3. Karbohidrat ada berapa? Peraturan 21. 21. 21. Fatihah ada berapa? 10. 10. Rukuk ada berapa? 4. 4. Iktidal. 4. 4. 2 kali sujud. 2 kali 8. 8. 8. Tengoklah buku merah tu. Tak Jumlah ada. berapa? 102. 102. Jumlah syarat atau rukun. Jumlah syarat atau rukun. Syarat atau rukun ni satu rukun ada satu syarat. Rukun ni ada syarat. Rukun syarat. Rukun syarat. Jumlah 102. Saya tunjukkan dalam slide kan? Dah tunjuk belum? 102. Dah. Ada Ustaz. Belum. Ingat tak ingat je lah. Saya dah tunjuk dah 102. Jadi pendetilan 13 ni ada 102. Jadi syarat ada 8. Syarat sah ada 8. Jadi 110. 110. Nanti kita tunjuk slide lah. Macam kelabu asap dia lagi ni. Mana? Siap. Saya nak cari balik kat mana tu? Ada ke nak cari? Tak apa, kita lukis balik. Boleh? Saya nampak macam tak berapa faham lagi lah. Macam tak jelas. Tak jelas lagi. Okey. Kita tengok ni. Tengok tulis, tengok. Nak lukis balik ni. Okey Nampak saya tak sekarang? Nampak Ustaz. Nampak tak Okey. Tengok sini. Ini solat. Nampak tak? Nampak. Okey. Kita buat cara yang mudah-mudah. Ini rukun. Kamu zaman, untuk video zaman dengan tekat baju semua siap tu. Okey. Rukun ni ada berapa? Kena biasa lukis benda ni. Baru kita nampak. Rukun ni ada berapa? 102 Ustaz. 13. 13 dulu. Tulis 13 dulu. Tulis 13 dulu. Okey, ini 13. Yang tadi jawab 3 tadi. Yang jawab 3 tadi. Tu yang dia pecah kat sini. Dia pecah kat sini. 1. Ini nama dia. Kauli. Yang mana Kauli? Okey. Kauli ni ada berapa? 5. Kauli ni ada 5. Okey. Ni kat sini 5. Dan dia ada Kauli ni kita letak lagi. Biar mantap sikit kepahaman kita ni. Saya tengok macam satu memang punca dia, satunya tak ulang kaji. Tak ulang kaji. Bila tak ulang kaji memang benda ni tak ada kat hati kita lah. Ini nama dia perkataan. Ini nama dia perkataan. Okey.
Lukis. Banyak kali lukis pun tak apa. Lepas tu kat sini, ada lagi satu bahagian. Perbuatan. Ni nama dia perbuatan. Fi'li. Fi'li. Ini perbuatan. Perbuatan ni dia pecah berapa? 6. Fi'li ada 6. Dua, Ustaz. Dua. Dua. 2 tu bukan Apa? qalbi. 2 kolbi, Ustaz. 2 qalbi, Ustaz. Nanti dulu. Perbuatan ni pecah dua. Tu dia kata kepahaman tak mantap begini. Dia ada Ni diri ke? pecah dua. Jasad zahir dan satu jasad batin. Ustaz termute mic. Okey, ni kolbi. Ni ada berapa ni? Dua, Ustaz. Dia dua. Jadi perbuatan ni dia pecah gitu. Dia bagi dua tadi. Ni campur ni, campur ni. Jadi 13. Ah. 13. Jadi ni apa tadi kita kata ni? Rukun ni apa? Perkataan apa tadi kita sebut tadi? Rukun adalah Bahagian daripada solat. duduk. Duduk. Ni dah lepas duduk ni apa ni? Duduk ni apa? Juzuk atau Sebahagian sebahagian. solat. Sebahagian. Bahagia. Sebahagian. Nampak dia pecah ni jadi berapa ni? Ustaz, juzuk boleh kita katakan badan ke Ustaz? Badan. Bukan, solat tu badan. Solat tu badan. Duduk ni Tangan, badan kaki, lah. kepala. Anggota tubuh. Bahagian, sebahagian. Sebahagian lah, jika sebahagian lah. Komponen Ustaz, komponen boleh tak Yes, Ustaz? komponen boleh. Komponen tu bahasa Inggeris komponen. Kalau orang Minang kata apa? Komponen Ustaz. Takkan orang Minang kata komponen, wah dahsyat orang Minang cakap orang putih. Okey. Ni perkataan, ni perbuatan. Orang Minang cakap suku. Suku. Oh, suku kan. Bahagian lah. Bahagian. Sebahagian. Duduk apa? Sebahagian. Syarat apa? Bukan sebahagian. Ni rukun. Jadi dekat setiap satu ni, okey, kita tengok lagi. Carta ni kalau boleh faham ni kauli. Okey. Dia ada lagi satu benda sini. Dia ada syarat umum. Syarat umum ni berapa? 4 Ustaz. Apa 4? Tak boleh tukar huruf. Lagi. Tak boleh tambah huruf. Lagi. Tak boleh kurang huruf. Lagi. Mesti didengar oleh telinga sendiri. Tu 4.
General punya syarat mesti diguna pakai pada semua kaudi. Pada semua kaudi. Ini pecah berapa? Ini pecah berapa? 2 Ustaz. 2. Cubalah jawab. Aku tengok yang jawab orang yang sama je. Aku tengok 251. Tapi yang cakap tu lah 5 orang, 6 orang, 7 orang. Oh, Sabaria, bini aku. Ani, doktor. Bat Ustaz. Bat tak jawab rotan dia Ustaz. Mana Bat? Kalau keluar dah tentu salah Ustaz. Saya Tak apa, salah pun tak Saya apa. pun Bat, Bat yang jawab. Oh, yang jawab. Kita orang baru nak dengar orang lama jawab. Dia orang tu best student Ustaz. Azhar yang jawab. Abang Azhar, saya jawab bab-bab kahwin je, insyaAllah kita sama. Saya pun. Kalau salah, Bila topik je. salah pun tak apa, betul tak? Bukan salah kena remove. Ustaz, nak dengar orang lama jawab. Abang Din pun jawab kadang-kadang, jarang-jarang Abang Din. Tak nak berebut-rebut Ustaz. Yelah, betul Rina, betul. Nanti ganggu internet Rina. Wali-wali Ustaz. Bagi wali-wali. Yelah, wali-wali kan dia takut riak lah. Dia nak jawab, kita riak Ustaz, riak. Okey. Ini dia pecah 2. Alamak, ni saya sikit Saya sikit lah. Bagi ruang pada kawan ni untuk pecah 2. Ni satu sini. Padahal dulu pergi belajar PowerPoint. Rupanya guna dekat MCO. Ni nama apa? Terror Ustaz pakai PowerPoint. Nama apa ni? Ni nama apa? Come on my friend, ni nama apa ni? Pilih pecah 2. Aku dah berbuih mulut cakap benda ni. Apa ni? Siti yang jawab ni. Siti yang jawab. Aku tak bagi bini aku jawab. Ni apa? Zahir dan batin Ustaz. Kan? Syarat umum dan syarat atas Bukan. rukun. Fi'li ada bagi 2. Satu dipanggilkan rukun pendek. Rukun pendek ada berapa? Ada berapa? 2. 2. Satu pendek, lagi satu apa? Gemuk. Satu lagi apa? Gemuk janganlah Ustaz. Ustaz, janganlah Ustaz. Itu sensitif. Satu pendek tu botak ke apa? Itu tak boleh tu. Satu pendek ke apa? Biasa. Panjang. Pendek mesti lawan dia panjang. Takkan pendek lawan dia gemuk. Ni panjang. Satu rukun panjang. Panjang dia berapa? 4. Tu nampak 6. Tu lah tu 6 tu atas tu. Betul. Ni 6. Okey. Dekat sini Okey, ada okey. satu kat sikit. Okey. Ni follow saya ke atau tengah berangan ni? Kena ikut saya perlahan lah. Follow. Follow. Follow saya. Jangan berangan. Ini benda ni Tengah catat. susah. Tengah catat Ustaz, tengah catat. Benda ni tak susah. Tapi dia memerlukan perhatian. Please pay your full attention. Okay. Dekat sini, dia ada sumbat satu perkara lagi. Sifat rukun. Yang nama dia tumak atau tamak. Tamak ni lah.
Ini masuk apa pula surat ni? Sifat. Ini dari sifat rukun. Okey. Sini lah, susah betul lah. Itunya bed at ni boleh tukar nak panah ni. Okey. Dekat mana? Jumlah sifat rukun ni berapa? 4. 4. 4 Ustaz. Dekat mana? Bawah ni. Rukuk, iktidal, Okey. Rukun yang panjang. sujud dan rukuk. Tak. Dia tu bukan rukun yang panjang. Yang pendek pun ada juga. Dekat mana dia masuk ni? Dekat Dia apa? rukuk, Iktidal, iktidal, sujud, Maksudnya apa ni? sujud, duduk duduk dan antara sujud. Duduk antara dua sujud. Jadi kat rukun pendek ada berapa? Rukun pendek ada 2. 2. Iktidal dan duduk antara dua sujud. Yes. Kali ni ada berapa? Apa dia? Tak dengar. Rukun panjang. Rukun panjang, Dua juga. Fatihah, rukuk, Rokok, duduk Sujud. antara dua sujud. Rumah tahiyat Nina akhir. ada. Rumah Nina ada 4. Ingat ni Rukuk 1, iktidal 1, sujud 1, sujud, duduk antara duduk di sujud. antara dua sujud. Ni sifat rukun Rumah Nina ada 4. 1 iktidal, 1 rukuk, 1 duduk sujud, 1 duduk antara sujud. Akhir. Yang kata rukun yang memiliki tumak ninah ni ada 4. Faham ni? Rukun yang ada sifat rukun nama tumak ninah ni atau tamak ninah ni ada 4. 1 rukuk, 1 iktidal, 1 2 kali sujud, 1 lagi duduk antara dua sujud. 4 ni berapa pendek berapa panjang? Kira daripada awal. Rukuk pendek ke panjang? Rukuk panjang, Panjang. Panjang. Iktidal iktidal pendek, pendek. Sujud sujud panjang, Sujud panjang. duduk antara dua sujud Panjang. duduk antara dua sujud pendek. pendek. Dua Kau panjang, tembak dua panjang pendek. pendek. Ni. Duduk antara dua sujud. Sebenarnya tak ada panjang pendek, lonjong bulat. Lonjong berkeluar jawapan. 2. Dekat sini dia jatuh 2. Dekat sini dia jatuh 2. Barulah rukun ini dikatakan 13. Bila meletakkan sifat rukun pada 4 tempat. Tumak ninah. Tu rukun, sifat rukun tu nama tumak ninah. Dia pecah sini. 2 ni. Okey. 13 ni pula kita tulis sini yang mengesahkan rukun. Yang nama dia syarat atas rukun. Jumlah ada tadi kita dah kata ada berapa? 102. 102. Ni. Mula tahu nama dulu. Rukun ni nak sahkan bersyarat. Tak boleh main hantam buat rukun, tak boleh. Ada syarat dia. Syarat. Maka syarat umum ni dia akan masuk semua dalam ni. Dia ada dekat Fatihah, dia ada dekat Takbiratul Ihram, dia ada dekat ayat akhir, dia ada dekat ucapan salam, dia ada dekat selawatan Nabi. Tu 5. Ni rukun ni nama perkataan. Okey. Okey ke pening? Peniang Ustaz, peniang. Pening. Perlahan-lahan ni kot. Tak pening lah. Apa pening? Orang belajar engineering dulu sampai muntah-muntah belajar.
Tanya Azhar. Azhar tak apalah, Azhar pandai. Saya yang bodoh ni dulu belajar tapi nak menyampah. Tapi rasa dah balik. Tapi Saya nak balik. selalu take it easy Ustaz. That's why saya sampai ambil supplement paper. Oh, ya. Supplement paper tu, maknanya dia ada tak lulus dulu. Saya Takkan extend, lepas extend supplement paper lagi. Ya. Last Orang kali kena push extend. up. Diploma Diploma Last ke? kali push up. Diploma. Diploma kena extend Last kali push up agaknya. Supplement tu sebab kurang vitamin tu. Supplement paper. Dulu ramai budak extend je. Saya dulu kelas saya yang graduate 8 orang yang on time. Lain semua extend. Okay. Tak extend bukan enjin Ustaz. Kalau budak engineering ni dia terkenal dengan extension. Okey. Itu menutup alasan malas belajar dulu. Okey ni, rukun pendek, rukun panjang. Ini syarat yang mengesahkan 102. Ingat ni, jangan kata tak tahu. Macam mana semayang tak tahu syarat atau rukun ini suatu yang tidak cantik lah. Okey. Ada lagi satu kawan dia. Lagi satu kawan dia. Sebab tu kan, belajar ni makan masa lama. Kenapa makan masa lama? Satu sebab macam saya sendiri saya bimbang lah. Bila saya tanya tak dapat saya bimbang aku. Faham ke tidak dia orang ni? Atau dia malu-malu lah. Tak nak. Enjin tua Ustaz. Nak gagau sana masukkan balik semua tu tercari-cari. CPU pun dah karat. Dengar betul-betul dulu. Lepas tu dengar balik pada rakaman tu baru faham. Baru faham betul. Mula-mula dengar betul-betul dulu. Saya tengok kat sekolah teknik. Sekolah teknik tu. Budak-budak yang pandai tu. Budak-budak yang pandai. Saya nampak pengalaman saya. Saya nampak mereka ni tumpu perhatian dalam kelas. Dia punya antara formula yang mereka gunakan. Tumpu perhatian dalam kelas. Jangan dengar kelas ni sambil makan mihun. Jangan mulut punya karipap. Jangan makan lontong. Jangan makan ikan terubuk. Sikit je. Dia betul mereka Yang dulu saya tak buat dah. Waktu saya bodoh dulu. Kita tumpu perhatian dalam kelas. Ini sekarang ni kelas ni tengah berjalan, kita tumpu perhatian. Lepas tu baru kita ulang kaji. Dalam buku merah tu memang nota saja. Lepas tu buku merah ni kena buka, kena lukis balik. Kena lukis balik. Kalau tak muat nak lukis buku merah ni. Itu buku merah tu dia punya core. Detail dia kita kena lukis. Lepas tu saya suruh ambil buku merah ni, buka counting balik. Buka counting. Lama faham lah. Ni apa? Syarat. Syarat. Ni tadi juzuk. Allah, buah ni. Ni tadi juzuk. Okey. Kalau kita tarik sini. Tarik sini. Ini. Apa ni? Apa kata ni? Sana juzuk ni. Ni apa? Bukan juzuk. Juzuk. Ni bukan juzuk. Bukan sebahagian daripada perbuatan sembahyang. Faham Bukan sebahagian daripada perbuatan sembahyang. Bukan sebahagian daripada perbuatan sembahyang. Bukan kata dia bukan sebahagian daripada sembahyang tu sendiri. Tetapi dia di luar sembahyang. Sebelum sembahyang dah nak kena buat dah. Nak kena buat apa? Nak kena buat ambil wuduk. Suci hadas. Nak kena tutup aurat dulu. Nak kena adab kiblat dulu. Nak tunggu masuk waktu dulu. Nak belajar kaifiat dulu. Nak kena Islam dulu. Nak kena berakal dulu. Okey. Ni nama dia solat.
Okey, macam ni. Kalau kita buat lagi, saya tarik ni ke bawah. Macam ni. Apa yang menyebabkan seseorang itu barulah dia boleh masuk pada ruang solat. Ni. Apa ni? Syarat wajib. Syarat wajib. Kalau dah boleh jawab tu dah faham lah. Jangan risau. Jangan kata tak faham lah tu. Tak faham macam mana lagi. Syarat bukan syarat. Syarat mengandung. Okey. Ni syarat wajib. Selagi dia tak lepas syarat wajib, Tak boleh solat. dulu ingat tak masa kerja kan? Dia ada satu simbol tau. Macam ni. Ingat tak? Ni nama apa ni? Decision. Itu untuk decision Ustaz. Decision. Betul tak? Ataupun boleh ubah. Yes or no. Yes or no. Itu Approve? diamond. Diamond. Approve? Yes. Tak approve? No. No. Kalau sini selalunya N. Sini Y kat bawah. Bila Y, baru proses itu berterusan. Betul tak? Kalau no, patah balik. Tengok Ingat juga kadang ada no yang N terus. Bila no N, stop. Kalau N kata proses. Siapa yang belajar SOP, itulah pelajaran dia, antara pelajaran dia ajar. Bila syarat wajib. Lepas syarat wajib, baru cerita solat. Kalau tak wajib, tak ada lagi solat. Tak ada nak buat rukun, tak ada nak buat apa. Kenapa tak wajib? Macam dia datang haid. Mana dia nak wajib solat? Jadi ke sini. Okey. Syarat ni bukan yuzuk. Kecuali syarat kat sini. Nanti kita pecah. Ini pecah pada berapa? Syarat syah, syarat wajib tak Ustaz? Syarat wajib dulu. Ini nak melengkapkan silibus. Syarat solat ni dia ada syarat wajib. Kalau tak wajib, tak kena syarat wajib, tidaklah sah. Tidaklah wajib sembahyang. Ini nama syarat wajib. Okey. Ini syarat wajib. Okey. Kita pendekkan arrow sikit. Syarat wajib dia berapa? Tulis. 6. Ustaz. Aku bimbang ni, ada orang jawab tadi rukun 2, ada orang jawab 13, ada orang jawab 6, ada orang jawab 8. Itu yang membimbangkan saya tu. Maknanya tak jelas. Confused. Confused. Don't get yourself confused. Syarat sah. Apa? 8. Ini kita ada sikit lah. Okey, syarat sah 8. Lepas tu, syarat apa? Syarat Syarat sempurna. Syarat Syarat kabul. Syarat atas rukun. Syarat sempurna. Sempurna dah berapa syarat sempurna? 42. 42. Jangan cakap tak tahu. Dah belajar okey. Jangan cakap tak tahu. Okey. Ni syarat sempurna. Ini syarat atas rukun. Rukun ada berapa? 102. 102. Dah belajar, jangan kata tak tahu. Kak Suraya Wong boleh tutup video. Suraya Wong tutup video. Kak Suraya Wong tutup video. Awaknya rambut nampak tu. Okey. Ini syarat apa? Syarat kabul Kabul. 5. Syarat kabul dia berapa?
5. 5. Jadi semua ulang kaji. Jangan teropong-teropong. Macam tak pernah dengar. Syarat Ah, salah tu, syarat okey. menang. Betul. Ya. Ni, kat sini. Ni 2 ni. Ni 2 ni. Satu dia ada syarat pada diri. Okey. Satu lagi dia ada syarat pada Perbuatan. perbuatan. Ni 2 ni. Syarat pada diri berapa? Pada syarat wajib. Berapa? 6. 6. Okey. Syarat pada diri. Macam ni cakap. Pada sah. Ada berapa? 2. 2. Syarat pada diri. Syarat perbuatan. Pada sah. Ada berapa? 6. 6. Okey. Kenapa tak ada pecah-pecah? Apa dia pecah? Lepas tu ada lagi satu. Untuk melengkapkan dinamakan kaifiat. Satu besar sini. Nama dia pembatas solat. Pembatas solat. Ada macam nombor dalam kitab. Dalam kitab ni berapa? 10. 21. Satu Ustaz. Kita belajar 21. Ya. Okey, tak apalah ambil 21, tak apa. Kan risau pasal bilangan tau. Sebab dia pecah dia itulah. Dia risau sangat pasal bilangan dia. Okey. 21. Okay, now everybody, let's count. 6, 8, 14. 14 campur 2, 54. 54 campur 5. Berapa? 59. 9 campur 102. 161. 161. Habis kereta, tu otak lembab. Ni. 6 campur 2, 8. 8 campur 6 campur 2, 8. 163 Ustaz. Ya ke? 6 campur 8. 6 campur 8, 14. 14 campur 42. 163 total Ustaz. 56 bukan 52. Campur tadi. 14, 56, 56, 61. 61. 163. 163. 163. Okey. Correct, betul. Ini consist of this. Campur ni, semua kat sini. Okey. Dapat tak? Dapat. Kalau saya besarkan ni, SB sebelum solat. Ada berapa? SB tu sebelum, kau tak muat. Yang mana Ustaz? Sempurna. 18. 18 Ustaz. 18. DL. Solat, dalam solat. 18.
18 juga. 18. LP lepas solat. 6. 6. 6. Ada 6. Jumlah 42. So the total is 42. 42. dah belajar ke belum? Sebelum solat ada 6 kali 3 18. Dalam solat ada 6 kali 3 18. Lepas solat ada 2 kali 3 6. 18 campur 18 campur 6 42. Dah belajar ke belum? Dah Ustaz, dah dengar tak lama. Dah, belajar tapi tak ingat. Jangan minta ingat lah, tu biasa. Belajar. Jangan kata tak ingat dah belajar ke belum. Itu lagi bahaya. Itu kira otak ni stage 5 ni otak. Tak boleh gitu lah. Kalau kat surah Pokoknya- saya, Ustaz, tahun 2019 belajar kat surah Al-Falah. Al-Falah dah belajar 16. Belajar Al-Falah tapi dah tak belajar. ingat. Sekarang ni tengah belajar dekat surau Baiduri. Tapi sebelum PKP lah, tak sempat habis. Baru sampai nombor berapa je dah PKP lah. Al-Falah dah belajar. Banyak surah dah belajar. As-Solihin pun dah belajar. Dah banyak lagi surah belum sampai. Ni sebab ni sempurna ni dia level. Landing pun dah belajar kan? Dekat mana? Amuni dah belajar Landing tak? pun dah belajar. Amuni lain je. Amuni di para wali. Semua orang tertera dalam tu. Abang Long kawasan ada. Haji Din ada. Betul Ustaz. Saya tak risau. Amuni saya tak risau. Saya tanya macam ni. Berebut jawab. Kalau di sana. Walaupun jawapan je banyak salah. Tapi berebut jawab. Yang tak jawab tu saya faham. Dia ada jawapan. Janji jawab Ustaz. Jangan jawab. Tapi salin Ustaz, tapi tak faham. Tak apa. Belajar lagi. Jangan putus asa. Okay? InsyaAllah. Jangan putus asa. Kalau kita nak kata lagi bahagi 2. Okey. Ustaz, kalau kita belajar, kita faham. Tapi kita tak ingat. Bila-bila lepas Tak ingat ni maknanya kita tak ulang kaji je. Ustaz nak bagi ingat kena buat bengkel di Pangkalan Balak ke PD ke. Sambil hirup udara. Kita faham. Tapi Surah bila Ustaz. orang tanya-tanya tu, dah apa? Maknanya kita Maknanya ilmu tu tak ada kat hati lagi. Tak pick up, tak pick up. Tak lekat di hati lagi. Tak lekat. Ilmu tu masih di atas buku catatan. Tanya, saya tahu kat Lupa mana. ingat Ustaz. Ya? Banyak lupa pada ingat, lupa ingat. Banyak lupa. Ingat lupa tu banyak ingat. Kena buat Lupa. exam Ustaz. Mungkin tak layak jadi cikgu lagi kot Ustaz. Saya cikgu tak apa, tapi kena tahu. Tak apa, ajar. Nanti kita buat bengkel. Kita sewa Yam. Yam ada ke Yam? Mariam ada? Ada. Pangkalan Vaksin Balak. dah cukup Ustaz. Kita sewa Yam punya chalet. Vaksin dah cukup, boleh dah tu. Kita buat bengkel solat. Tapi masa tu kita tak hutan. Ada test Ustaz kan? Bawa rotan yang besar. Naik cruise lah tahu. Ustaz. Bengkel kat cruise. Memang buat bengkel dalam cruise. Wah, lah. Ingat tak lah kita belajar dalam cruise? Betul Ustaz. Kalau lama dalam cruise tu lagi. Takutlah Ustaz nak naik cruise. Kita naik 3 hari tu hari tak ingat belajar. Ya, Tauhid. ingat. Tapi nak naik lagi takut lah Ustaz. Bila kalau tak ada masalah tak apa. Kalau kapal tu masalah, memang masalah besar Ustaz. Alhamdulillah gitu tak ada apa-apa ombak besar, tak ada apa tak ada kan. Kita belajar Masalah rukun dia solat berenang cruise. je lah. Ni macam belajar rukun solat cruise. Saya berenang ke dalam bukan ke depan. Kau berenang ke dalam Kampung tu je, boleh. kampung. Tu saya cakap memang banyak benda ni orang bengkel. Sebab kita takut lupa tau. Kalau belajar macam ni, nanti kita datang balik kita lupa. Sebab tu kita perlu ulang kaji sendiri. Nanti kita sewa yang punya chalet. Kita sewa semua bilik. Kita cari satu bilik, kita belajar. Masa tu memang aku buat rotan. Boleh dengan amali sekali Ustaz. Dengan Mali sekali. Masa tu aku buat rotan. Kau tak Ustaz, dapat, terjun dalam laut. 3 minit. Satu rukun tak dapat 3 minit terjun dalam laut. Jadi sikit je Ustaz. Masa tu baru tahu keluar pandai tak pandai. Ustaz, tanya sikit Ustaz. Ah. Syarat wajib tu sama ke dengan syarat wajib yang bawah syarat tu Ustaz?
Sama-sama. Sama lah. Cuma everything is presented here. Oh. Dia tak balik. Okey. Terima kasih Ustaz. 103 pada syarat. Sebab ni dia punya topik utama dia ni satu. Ni satu. Tiga pada syarat. Pembatal dia 21. 103 ni dah cover 13 ni. Detail Kenapa 103 Ustaz? 163. 163 ni dia dah termasuk ni. Kenapa dah masuk ni? Ini 13 ni dah detail up from here. Ini from here. 102 ni detail dari sini. Ini pun detail dari sini. Ini detail dia. Ini semua ni detail dekat sini. Jadi bila kita kata syarat ni, rukun ni dah masuk dalam ni. Campur pembatal, jadi nombor yang besar untuk kita memahami solat ni sebenarnya ada berapa? 184 Ustaz. 184. Ni 184. Lepas tu aku cakap aku kalau orang-orang suruh nanding ni, abang kawasan dan semua ni aku tak risau. Dia dah faham. Ni 184. Ingat. Datang Ulang balik Ustaz. Saya tak nampak kesur Ustaz. Datang langat, sebut password. Apa password langat? Nak beli durian, sebut password. Kamu. Sebut war. InsyaAllah. Kereta rosak, saya ni kawan war. InsyaAllah. Sebut password. War Ni, 184 ni. Ini adalah pecahan daripada ini. Mana nak tunjuk ni? Okey. Kita bagi tebal sikit. Maklumlah yang belajar ni pun orang-orang mantan pemuda. Kita nampak. Yang mengajar pun mantan pemuda. Lagi tak nampak. Dan dia juga consist of ni. Okey. Ustaz, kenapa 13 tak masuk sekali 13 ni dah detail kan dia? 142 tu. Detail kat mana? Ni. Dah detail dekat syarat atas rukun lah. Kalau kita tambah balik pada atas, dia jadi macam duplicate. Jadi, inilah namanya yang paling besar. Inilah nama dia. Apa? Kaifiat solat. Kaifiat atau lagi satu perkataan. Ini nama dia kaifiat. Kaifiat atau hakikat solat. Ni. Okey. Ni kalau kat surau ni dah lengur kaki ni. Berdiri, menulis, duduk. Duduk, berdiri, nulis. Jadi kalau kat rumah, duduk je lah. Jadi madas tu. Okey. Ustaz ni dah kira complete dan boleh print screen ke? Complete apa? Dah complete ke? Rajah ni kita boleh print screen dah? Boleh apa? Boleh print screen. Ada boleh lagi lah. Ustaz tambah? Ada lagi tapi tak ada lah. Ini cukup lah. Okey. Ini pun rasanya dah macam pening sikit lah. Pening Ustaz. Pening tapi ini tak arah lah Ustaz, tak arah. Maksudnya dia summary Ustaz. Kita boleh tengok secara umum lah Ustaz, yang ni boleh nampak secara umum dulu. Ustaz nak Mungkin kalau kita tak tahu 184 ni,
takut kita tidak tahu kaifiat yang betul. Takut kita tak tahu kaifiat yang betul. Ini baru topik-topik tajuk tau. Tajuk ni rukun, syarat, syarat sah, syarat wajib, syarat sempurna, syarat kabul, syarat rukun, gitu gini. Ini satu topik dia. Bila kita pergi detail, dia ada detail lagi lah. Dia detail. Ustaz, yang ni kita boleh nampak roadmap dia. Macam roadmap lah. Macam orang kata peta minda lah. Betul. Yang ni yang kena ni. bengkel ni. Ni yang kena bengkel. Ini kau naik kapal mau 3 hari lah. Sini sampai Langkawi pergi Phuket balik Kelang. Baru habis. Ustaz, mungkin saya termiss Ustaz yang number yang dekat luar daripada kotak tu apa dia? Number sebab Which number? Number mana? Which number, the number yang not in the box tu? 5, 6, 2. Sebab macam syarat wajib memang tahun 6. 562 ni dia pecahan daripada 13. Pecahan daripada 13. Pecahan daripada 13. Okey. 13 ini dah didetailkan kepada 102. Jadi bila kita count in, kita tak ambil 13, kita ambil 592, kita ambil tu detail dia 102. Okay. Saya rasa yang Kak Ina tanya tu mungkin yang 62 tu bilangan ke Ustaz? Bilangan lah, bilangan rukun. Dia ada 6. Ya, itu bilangan rukun. Mungkin itu kot. Itu dia datang daripada pecahan 13. Pecahan 13. 2, 4 ni datang dari pecahan 6. Ustaz boleh ulang sekali lagi je pada secara sepintas lalulah daripada start pada solat terbagi pada berapa-berapa tu. Bagi rukun, syarat untuk orang kata kita ingat balik. Kita ingat macam ni je. Solat ni kita ingat 2 benda je. Satu rukun, satu syarat, satu batal. Nombor 1 kena ingat. Rukun, syarat, batal ni nama dia kaifiat. Ini yang kita besar kata, hendaklah kau mengetahui kaifiat. Apa kaifiat? Ingat rukun, syarat, batal. Rukun ni dia bagi pada 2. Tapi dalam 2 tu pecah 3 lagi. Satu perkataan. Mana tahu? Definisi. Solat ini adalah beberapa perkataan, beberapa perbuatan, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Satu perkataan, satu perbuatan. Perbuatan ni pecah 2. Satu perbuatan badan kita, satu perbuatan hati kita. Itu kita pegang pada rukun. Pegang gitu lah. Syarat ada berapa? Syarat ada 5. Satu wajib, satu sah, satu sempurna, satu kabul, satu atas rukun. Which the total is 163. Jadi kita kata tadi kaifiat dia 3. Satu rukun, satu syarat, satu batal. Batalnya ada 21. Jadi tujuan kita ni, the purpose of this, bila kita nampak benda ni dan kita akhiri dengan satu nombor 184, kita kena cakap diri kita, adakah kita faham 184 ni satu-satu apa benda? Nampak tak? Itu tujuan dia. Supaya kita jangan rasa sembahyang ni apa yang kita belajar dia 2 tu dah okey lah. Dah okey Bukan. Dulu kami belajar dulu dengan guru-guru di Islam macam ni. Baru kita nampak betapa perjalanan nak memahami solat ni bukan perjalanan 2 mahalah dah. Mungkin perjalanan 5,000 mahalah baru sampai. Bukan kena jalan sekali. Kena ulang dia. Orang biasa ulang alik KL Sungai Besi ke Kempas, dia boleh hafal tol. Betul tak? Mula-mula tol Sungai Besi. Lepas tu tol apa? Jalan Ruta Ustaz. Ke selatan. Lepas Sungai Besi apa? Ke selatan. Okey. Kat selatan UPM. UPM kan? Ya, UPM. Serdang. Lepas Kajang. Kajang Serdang. Lepas Kajang? Tol apa? Bangi lah, rumah doktor. rumah ni, rumah Kak Endon, Bangi. Lepas Bangi?
Nilai. Serban. Sri Putra dulu Nilai. Putra dulu. Anas Sri Kita Putra dulu. Lepas bagi Putra baru Nilai. 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 Lepas nilai Seremban kan. Ainsdale, korban. labu. Labu. Ainsdale. Linggi. Lepas labu petola. Labu. Tu saya cakap bila kita selalu lalu, kita boleh ingat. Betul tak? Walaupun tak dapat sangat-sangat, kita boleh ingat. Depan ni. Kenapa? Selalu ulang alik lah. Ustaz, minta budi baik Ustaz. Yang 184 tu, Ustaz ada buat 2 dotted lines kan? 184 tu ialah jumlah daripada pembatas solat 21 dengan syarat 163 kan? Okey, syarat 163 tu yang ada, saya rasa ada orang tak nampak. Jadi kalau dapat Ustaz buat color code the numbers yang menjumlahkan ke 163 tu. Angka-angka yang membawa kepada 163 ni. Campur-campur tu dari mana? Oh. Warnakan angka. Macam ni. Ustaz highlight. Angka-angka yang menjumlahkan kepada 163 tu. Ni semua ni. Mana asal 102 daripada 102 yang color code kuning tadi 102, lepas tu yang lain-lain tu sampai total jadi 163 tu yang dia orang tak nampak saya rasa. Oh, 163. 163 tu daripada 102 campur lain kan. 163 ni macam ni. 184 ni kita nampak daripada 163 campur 21. Yang 163 tu. Totaling from where? Ni. Nanti banyak sangat ni serabut pula nanti. Banyak color coding nanti pula Banyak color coding pula. Ni masih string. Ikut anak panah tu insya-Allah boleh faham. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Tu masih string lah total. 42, 8, 52, 56, 56 campur 5, 61 campur 102. Masih string. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. 5 plus 6 plus 2 equal to 13. Nampak tak? Tikus sejalan ni. Yang tu nampak. Plus 6 plus 2 equal to 13. Kauli, jasad, kalbi. 1, 2 plus 4 equal to 6. Yang sini. Cuma ni, semua rukun pendek ni adalah tamakninah. 2 rukun panjang yang memerlukan tumakninah. Tu je, sebab tu dia dalam total up. Ini 6 turun sini. 8, 2 campur 6 sini. Tapi bila calculation kita ambil ni 42. Ini pecahan 42, 18, 6. Ni 5, ni 102. Dan kita dah belajar semuanya pada tengah malam. Ustaz, maksud saya tercicir satu yang tu rukun panjang tu 4. Tapi di bawah 2. Saya tak faham yang 4 tu macam mana tu Ustaz? Dari mana? Lagi 2 tak ada tulis tumakninah. Rukun panjang ni 4. 1 berdiri, 1 rukuk, 1 sujud, 1 duduk tahiyat. Rukun panjang ni 4. 1 berdiri, 1 rukuk, 1 sujud, 1 duduk tahiyat akhir. Dalam 4 ni ada 2 je disebut mesti ada tumakninah, iaitu rukuk dan sujud. Okey. Lagi 2 berdiri dengan duduk tahiyat, dia tak sebut berdiri dengan tumakninah. Dia tak sebut duduk tahiyat dengan tumakninah. Kenapa dia tak sebut tumakninah? Sebab ada bacaan. Ada bacaan yang wajib dibaca semasa melakukan rukun itu. Berdiri ada benda wajib baca. Apa dia? Fatihah. Al-Fatihah. Duduk tahiyat akhir ada benda wajib baca. Apa dia? Bacaan tahiyat dan selawat. Selawatan Nabi. Ucapan salam. Jadi 3 kauli ni serentak dengan 1 fi'li, nama duduk tahiyat akhir. Okey. Tak apa, belajar first time yang penting sikit lah.
Terima kasih Ustaz. Baca balik nanti boleh faham. Okey, cukuplah. Dah cukup dah. Orang nak kerja ni. Ini hari Ahad minggu je. Orang nak pergi pasar dia. Okey. Ustaz. Nak pergi jemputan kahwin. Oh, nak pergi jemputan kahwin? Mana orang kahwin? PKP. Dulu. Sekarang drive thru Ustaz. Drive thru. Orang kahwin pun drive thru. Ya. Pengantin pergi, aku terima nikahnya dah jalan. Dia salam kaut dia Ustaz. Dia salam kaut drive thru. Tuan rumah belum kaut, dia jalan. Tuan rumah dah stay nanti. Okey bang, Isri, nak tanya apa? Ustaz padam balik yang warna biru tu, nanti dia punya line yang tu tak nampak ke bawah. Padam balik? Yang warna biru padam balik. Saya nak screenshot. Ya. Ambil dua-dua sekali screenshot. Okey. Terima kasih. Okey. Apa minggu depan ada kelas ke Haji Pio? Nak sambung? Ada. InsyaAllah. Kita baca balik wah. InsyaAllah Ustaz. Rukun maknanya juzuk, dah terang dah rukun-rukun ni kat sini, campur balik syarat ni kat sini. Kita tengok definisi dia. Saya nak tunjuk slide ni. Ni saya save je lah lagi. Saya save dulu. Tapi kalau siapa tak nampak labu WhatsApp lagi ke, saya tunjuk lah. Saya sebenarnya tadi nak tunjuk slide ni. Ni. Sebab saya nak cerita nyanyi lagi. Nampak tak slide ni? Nampak kan? Belum. Belum Ustaz. Tak. Siang Ustaz. Saya nak pergi slide ni. Sekejap lah. Ni. Minggu depan kita tengok slide ni. Kita tengok definisi dia ada 3-4 definisi. Dan kita tengok perjalanan rukun ni macam mana. InsyaAllah minggu depan. Jangan tinggal kelas satu Ahad. Ini penting, dah masuk bab yang sangat penting pada memahami rukun solat. Bukan slide kita pernah bincang ke Ustaz ini? Pernah bincang kelas malam. Oh. Ni kelas lain, ni kelas malam lain, ni kelas lain. Walaupun orang je hampir serupa je tengok. Tapi tak apalah. Ulang-ulang. Yang ni kita ikut silibus ni, yang malam kita ikut silibus lain. Tapi pertemuan dia kat sini jugalah. Yang baru masuk kena jatuh penting. Jangan penting. Ini very important part dalam belajar solat. Okey, cukuplah. Tengah hari ni apa Ustaz? Tengah hari ni Ustaz. 12.30. 12.30. Terengganu. Belajar apa? Tertib ke apa? Basuh kaki ke tertib? Bayar wuduk. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan dan Facebook. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.
الحمد لله 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 الحمد لله